وعلى سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه بعد. InsyaAllah kita sambung pengajian daripada kitab An-Nurul Mubin fi Qawaidil Aqaididdin karya Al-Imam Al-Allama Muhammad bin Juzai Al-Gharnati radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita berhenti pada muka surat apa? 21 30. Pada jalan yang ketiga menyatakan berkenaan dengan kewujudan Allah itu disaksikan oleh fitrah yang sejahtera. Tuanku rahimahullah pada bahasan menyabitkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di sana ada 3 jalan. Jalan tu lebih kurang macam teknik lah, cara untuk menyabitkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah melalui melihat alam semesta yang disebutkan tadi, dan kita bincang Tuan Guru kedepankan terlebih dahulu dengan dipanggil dalil al-ghayah, dengan susun atur yang ada pada alam semesta ni yang sistematik dan bijaksana ni, bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala pencipta bagi sekalian alam. Kemudian ada persoalan berkenaan dengan bahasan menyabitkan bahawa alam ni baharu. Yang kedua, mustahilnya bahawa alam ini mencipta diri dia sendiri. Dan yang ketiga, bahawasanya sabit yang hanya mencipta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya adalah perbahasan yang kedua, itu teknik yang kedua disebut oleh Tuan Mengarah rahimahullah pada menyabitkan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa? Yang kedua, perkhabaran para nabi. Melalui apa perkhabaran? Para nabi alaihimussalatu wassalam. Dan Tuan Guru rahimahullah menyatakan nabi-nabi ini benar, bukti kebenaran mereka melalui mukjizat yang dizahirkan oleh para nabi. Dan yang kedua, melalui bahawasanya kaum yang mendustai mereka dihancurkan, dan kaum yang beriman kepada mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuan Guru rahimahullah menjawab persoalan berkenaan dengan bagi orang yang mengingkari perkhabaran yang disebut dalam Al-Quran oleh dan para nabi sendiri. Dan kita kata kehancuran yang mengenalkan kepada orang-orang yang mendustai itu bukan saja disebutkan dalam Al-Quran, tetapi disebutkan dalam kitab-kitab sejarah dan ahli cendekiawan yang lain. Boleh? Maka kerana itu tidak ada jalan lain melainkan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para nabi. Sekarang adalah jalan yang ketiga. Cara yang ketiga mengenali berkenaan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala adalah melalui fitrah. Fitrah maksud dia adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi manusia ini keadaan tertentu, yang mana keadaan tersebut dia adalah perantara antara alam syahadah, alam dilihat dengan mata kepala kita, dengan alamul ghaib. Alamul ghaib iaitu antaranya Allah Subhanahu wa taala. Alamul ghaib itu maksudnya kita kata di sebaliknya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah termasuk dalam alam, ma'ayazubillah dah. Tapi benda yang kita tidak lihat, tidak nampak, itu maksud dia. Dan dalam diri kita ni Allah Taala ciptakan kepada kita dipanggil pertama deria. Deria, mata, telinga, boleh mendengar, melihat, bau dan sebagainya, itu dipanggil deria yang zahir. Dia ada deria yang batin. Deria yang batin, apabila deria yang batin, kita rasa lapar, kita rasa kenyang, kita rasa takut dan sebagainya. Itu dipanggil deria yang batin. Dan deria yang batin ini, dia orang panggil secara tersembunyinya menyimpan bahawa kita ini merasakan berhajat, merasakan lemah, merasakan nak untuk dikasihi, merasa rindu. Itu dipanggil deria deria batin. Jadi masalah fitrah tu adalah benda yang kompleks kadang-kadangnya, yang mana rasa rindu, rasa berhajat orang tolong, rasa sentiasa nak selamat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat ni, menunjukkan kita berhajat kepada Zat Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengetahui apakah hajat yang bersesuaian dengan diri kita sebagai manusia. Sebab kalau kita tengok adik-beradik kita yang lain, tengok semua, adakah mereka boleh membantu segala keadaan kita tak kala kita susah? Boleh tak? Tak boleh. Tengok kawan,
Waktu kita ada duit, kalau nak bantulah. Waktu time miskin, tak ada hari lah. Kubur masing-masing terus. Tiba-tiba kubur masing-masing. Apa kaitan kubur masing-masing pula je? Tu nak kata apa? Tak mau bantunya. Boleh? Nak harap anjing kata apa? Walaupun dia berkata best friend. Tak ada best friend. Boleh? Tak ada. Ya, kali kita berhajat kepada apa? Al-Baqi, iaitu yang kekal abadi. Kita tak suka kepada benda yang fana, dan hanya saja yang baki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah fitrah semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan kepada manusia. Baik, kita punya giliran berhenti kat siapa? Boleh. Okey, sila baca. Jalan ketiga, bahwasanya kewujudan Allah itu disaksikan oleh fitrah yang sejahtera, dan ditunjukkan oleh fikiran secara automatik, wadih. Maka setiap insan akan mendapati pada dirinya berhajat pada al-ubudiyah, rasa kehambaan, dan dia akan merasa bahawa dia di bawah penguasaan al-ubudiyah, ketuhanan. Maka dia secara pasti akan mengetahui bahawa semestinya bagi kerajaan yang agung ini, raja yang agung, dan semestinya takbiran yang cukup ini datang dari takbir yang bijaksana. Firman Allah, فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maksudnya, maka hadapkanlah dirimu engkau dan pengikut-pengikutmu, wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turunlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya. Itu maksud dia, menciptakan Allah dalam keadaan sedia dari semula jadi. So itu dia panggil fitrah. Itu dia panggil apa? Fitrah. Boleh lagi? Semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kull mauludun yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak dilahirkan atas fitrah. Dan pada mana inilah mengisyaratkan firman Allah yang berbunyi, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin." Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhan mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil dia bertanya dengan firman-Nya, "Bukankah Allah Tuhan kamu?" Mereka semua menjawab, "Benar, Engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak ada beri peringatan tentang hakikat tauhid ini." Baik, kita baca nombor 17 tu. Tolong baca. Dia nombor nota kaki nombor 17. Kata Ibn Juzai. Berkata Ibn Juzai, ada dua pendapat berkaitan dengan makna ayat ini. Pertama, ketika mencipta Adam, Allah mengeluarkan zuriat-zuriat baginda daripada tulang sulbinya, dalam keadaan mereka seperti darah-darah kecil. Dan Allah telah mengambil penyaksian daripada mereka bahawa Dia adalah Tuhan mereka. Maka mereka telah bersaksi terhadapnya dan menurut perintahnya. Maka ini telah diambil daripada banyak riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat sekumpulan daripada para sahabat. Dan maksudnya apa? Yang pertama, bahwasanya daripada ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala mengeluarkan zuriat Nabi Adam daripada tulang sulbi Nabi Adam, dan mempersaksikan, maksudnya apa? Meminta supaya mereka menjadi saksi bahawa dia adalah Tuhan yang layak disembah. Maka ini kata Tok Guru rahimahullah, diambil, pendapat ni diambil daripada apa? Hadis-hadis Nabi SAW. Kan kita kalau mengaji tafsir, antara tafsir ada dua, bil ra'i dengan bil maksur. Bil ra'i dengan apa? Bil maksur. Mana martabat yang paling afdal? Bil ra'i ke bil maksur? Bil maksur, kerana dia itu dikuatkan dengan apa? Sunnah Nabi SAW. Boleh? Yang kedua, perkara itu hanyalah perumpamaan, dan mengambil zuriat bermaksud menjadikannya di dunia, dan mengambil penyaksian mereka bermaksud Allah telah menjadikan bukti-bukti ketuhanannya kepada anak Adam. Maka akan mereka telah menyaksikan perkara tersebut.
perkara ini adalah seolah-olah mengambil penyaksian daripada mereka dengan berkata, adakah aku Tuhan kamu? Maka mereka berkata dengan perbuatan mereka, bahkan ya, kamu adalah Tuhan kami. Nah, jadi pendapat yang kedua ni ada kaitan dengan bahasa yang kita baca ni. Iaitu apa? Pendapat yang kedua dia kata bahawa ayat Al-Quran tadi bukan ala makna hakiki. Bukan makna apa? Hakiki. Makna hakiki mesti keluarkan betul-betul daripada tulang apa? Sulbi Nabi Adam tu zuriat dalam bentuk zarah-zarah. Tidak. Pendapat yang kedua dipanggil perumpamaan. Itu dipanggil bahasa Arab majazi. Majazi. Menunjukkan Allah keluarkan daripada Nabi Adam zuriat itu apa? Menghidupkan mereka dan melahirkan mereka di dunia. Boleh? Dan pertanyaan alastu bi rabbikum, Allah tanya kepada mereka, tidakkah aku Tuhan kalian ini? Dia persaksikan bahawa Allah itu Tuhan melalui fitrah mereka sendiri. Maksudnya apa? Hal keadaan mereka, berhajatnya mereka kepada Tuhan, rasa lemahnya kehambaan mereka itu tadi, sebenarnya menyaksikan bahawa Tuhan itu ada. Boleh? Itu dia punya apa? Poin yang kedua ni ada hubungan dengan isu fitrah yang diperbincangkan oleh Tuan Guru rahimahullah. Boleh ya? Baik, patah balik di atas. Dan disebabkan tabiat yang dicipta pada jiwa manusia tadi. Dan disebabkan tabiat yang diciptakan pada jiwa manusia dari pengetahuan berkenaan Allah, berkata para Rasul sallallahu alaihi kepada kaum mereka. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatirus samawati wal ardh. Rasul-rasul mereka bertanya, patutkah berlakunya sebarang keraguan tentang wujudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Dan jika seorang lalai berkenaan hal ini ketika senang, namun dia pasti akan kembali kepadanya pada ketika susah. Seperti mana dalam firman Allah, وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka segera berdoa kepada Tuhan mereka dengan keadaan rujuk kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Allah memberi mereka merasai sesuatu rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian dari mereka menyekutukan sesuatu yang lain dengan Tuhannya. Allah lagi, itu nak menyebutkan bahawa masalah fitrah kita berhayat pada Tuhan ni benda yang apa dia? Biasa, benda yang memang Allah Ta'ala jadikan pada diri manusia. Tu Guru kata memang kadang-kadang setengah manusia dia lupa kan. Kata berimanlah pada Allah Ta'ala, beribadatlah pada Allah Ta'ala. Siapa Tuhan? Aku perlu Tuhan ke? Jadi kemah tu samsing tu. Tuhan siapa? Kaya, aku kaya, baling duit. Shing je kaya. Tu je. Tapi bila dia kena sakit penyakit yang tak disembuhkan oleh doktor, dia cari mana. Siapa lah nak sembuhkan aku? Tu. Oh my God tu. Oh my God. Itu baru dia tahu. Jadi kita kata bahawa mungkin dia manusia ni alpa ketika dia senang, tapi ketika dia susah, sakit, fakir, apa-apa berlaku kelemahan pada diri dia akan mencari apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyhur diceritakan Karl Marx. Siapa Karl Marx? Karl Marx ni apa? Komunis, dia tak percaya Tuhan. Dia akan nak mati sakit, tak sangka tu doktor tak boleh buat apa, dia pun oh my God juga. Tak sedar, oh my God. You kata bukan agama candu ke? Oh my God. Boleh? Nampak? Tu dia panggil fitrah manusia. Fitrah manusia tak ada benda boleh kita ingkari. Boleh? Seterusnya kawan sebelah. Ini semua kena baca. Hari barakah kan. Padahal anda tak nak baca. Okey, sila baca. Fasal yang kedua. Fasal kedua. Pada menyatakan pengertian tauhid, iaitu makna ucapan kita la ilaha illallah. Baik, fasal yang kedua Tunggu rahimahullah masih lagi berkenaan dengan ilahiyat, itu ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu kalau kita mengaji sifat 20, sifat wahdaniyah. Di sini nak membahaskan berkenaan dengan sifat apa? Wahdaniyah. Tunggu mengasingkan seperti mana yang disebut pada antum, bahasan wahdaniyah kerana dia adalah bahasa yang paling mulia disebutkan dalam Al-Quran. Maka kita katakan, baca, ketahuilah bahawasanya Allah Tuhan yang Esa, tiada Tuhan selainnya dan tiada sekutu baginya, dan tiada yang serupanya dan tiada anak baginya, dan tiada ayah baginya dan tiada pasangan baginya. Seperti firman-Nya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. katakanlah wahai Muhammad, ialah Allah yang Maha Esa,
beranak, dan dia pula tidak diperanakkan. Dan tidak ada siapa pun yang serupa dengannya. Tengok di situ apa kata Tok Guru rahimahullah, nombor 21 tu. Baca neteraki nombor 21 tu. Berkata Ibn Juzai, ketahuilah bahawasanya penyifatan Allah dengan keesaan ini tiga makna kesemuanya. Sahih dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Pertama, dia adalah tunggal, tiada yang kedua bersamanya. Ini adalah menafikan berbilang Tuhan yang sama bentuk. Kedua, dia adalah tunggal, tiada yang menyerupainya dan tiada sekutu baginya. Seperti dikatakan kepada si fulan, dia adalah satu-satunya pada zamannya, iaitu tiada yang menyerupainya. Ketiga, dia adalah tunggal, tidak berjuzuk dan berbahagi-bahagi. Yang ni kalau kita mengaji dalam sifat 20 tu, apa dia? Wahdaniyah kam, nafi kam munfasil, muttasil pada apa? Zat, sifat dan af'al. Itu bahasan dia lah. Itu semua maklum lah. Alim semua. Dia tak perlu untuk syarah lah. Baik. Okay. Baik, seterusnya macam dan dalil atas keesaannya dari berbagai sudut yang banyak telah ditunjukkan kepadanya oleh Al-Quran. Maka tiada lagi keterangan selepas keterangan Allah yang menyampaikan keesaannya. Sudut pertama, bahawa segala sesuatu yang dicipta, maka hanya sahaja ia dicipta oleh pencipta yang satu. Kerana perbuatan yang satu tidak terbit dari dua orang pelaku. Maka sabitlah dengan ini bahawa pencipta itu satu, iaitu Allah. Dan pada makna ini Allah berfirman, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Baik. Dan mereka yang kafir mengambil benda-benda yang lain dari Allah sebagai Tuhan-Tuhan, dan tidak dapat mencipta sesuatu pun. Bahkan benda-benda itu diciptakan oleh penyembah-penyembahnya dari bahan-bahan di bumi. Dan benda-benda itu pula tidak berkuasa mendatangkan suatu bahaya atau suatu faedah untuk diri sendiri. Tidak berkuasa mematikan atau menghidupkan, ataupun membangkitkan hidup semula makhluk-makhluk yang telah mati. Iman Allah lagi. Baik, tunggu dia nak menyebut kenaan dengan bahawa yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama adalah kita lihat fenomena qudrah. Kita lihat fenomena penghidupan yang Allah Ta'ala zahirkan dalam apa? Dalam makhluk ni sentiasa. Maka dia ada apa? Dua ihtimal. Kalau contohlah, Tunggu dalam Badi'u Zaman Sulusi dia selalu duk bagi contoh misal apa dia? Hidupan nyawa yang kita lihat penuh dengan keajaiban ni, nyawa yang Allah Ta'ala bagi ni, kita ibaratkan seperti apa? Cahaya apa? Cahaya matahari. Boleh? Benda tu nampak ajib, hebat dan sebagainya. Kalau kita tidak apa? Nisbahkan cahaya matahari itu kepada matahari, maka kita akan mengatakan bahawa apa? Benda tu sendiri yang bercahaya. Dan bercahaya daripada setiap zarah benda tersebut. Benda tu cerdik ke? Tak cerdik. Tak boleh. Maka begitulah masalah berkenaan dengan penghidupan, penciptaan. Maka kalau kita tak nisbahkan kepada apa? Tuhan yang Maha Esa satu, maka kita seakan-akan menisbahkan Tuhan itu kepada makhluk. Kalau kita contoh kita kata lembu jadi Tuhan. Lembu jadi apa? Jadi Tuhan. Setiap daripada zarah lembu ini melazimi setiap daripada zarah lembu jadi itu Tuhan juga. Sebab zarah tu yang membentuk apa? Lembu. Betul tak? Jadi berapa banyak Tuhan? Dia akan menyebabkan Tuhan yang berjuta-juta. Daripada zarah tu ada nukleus berbagi tu banyak. Kita jadi sebab tu dia bagi imma awak pilih Tuhan satu, imma awak pilih Tuhan apa? Banyak. Satu. Faham tak? Imma awak pilih Tuhan satu, awak pilih Tuhan banyak. Boleh kita tak, saya nak kira juga di bawah nukleus bawah tu ada apa? Subatomic particle. Tu dia apa? Tu jadi orang gila dah tu. Itu dia bagi gila. Jadi mengembalikan ke semua urusan penciptaan, penghidupan, semua benda yang ajib ni kepada apa? Tuhan yang satu, itu adalah benda yang paling senang. Itu paling apa? Paling senang. Menjadikan Tuhan ini berbilang-bilang berdasarkan setiap partikel yang ada ni,
Benda yang paling bodoh, paling gila sekali. Boleh faham? Jadi kita kata bahawa apa? Partikel batu apa semua, kalau kita katakan dia jadi apa? Tuhan, maka kita akan sandarkan kepada dia sifat ketuhanan yang tidak apa? Tidak ada apa? Had. Dia inilah batu, inilah yang menghidupkan, batu inilah yang apa? Berkuasa, batulah yang... Boleh cakap itu? Ha? Batu berkuasa ke? Ha? Berkuasa? Gila lah mungkin. Lagi jadi apa? Gila. Batu jalan keluar pakai apa? Slipper tebal, slipper terbalik apa semua. Terjun berguna mati habis. Boleh? Tak ada guna. Faham Itu dia panggil dua ihtimal. Jadi dia panggil imma awak apa? Pilih Tuhan yang satu, imma awak pilih Tuhan yang berbilang. Kalau awak pilih Tuhan yang berbilang, akan apa? Melazimi benda-benda kebatilan yang berterusan hingga tidak ada apa? Berhenti. Tidak ada kesudahan. Boleh faham Alakali mesti kita pilih Tuhan apa? Yang azali, yang abadi, yang sifat sempurna, yang qadim, yang baqi. Boleh faham? Itu jalan yang apa? Paling mudah menyabitkan wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Boleh Faham? Okey. Seterusnya baca yang sudut yang kedua terus. Muka surat 37. Ya. Baca. Jumpa tak? Yang kedua. Ya. Bahasanya dalil yang sungguh telah menunjukkan bahawa setiap yang wujud selain Allah itu adalah Tuhan dan makhluk yang dicipta oleh Allah. Ya. Dan makhluk tidak mungkin menjadi sekutu bagi penciptanya. Ya. Tidak serupa baginya dan tidak semisalnya. Kerana setiap makhluk adalah hamba. Ya. Dia menciptanya ketika dia dikehendaki dan menasanya ketika dia dikehendaki. Ya. Dia kehendaki. Ya. Dan pada makna ini Allah berfirman, innal تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Baik, baca. Sesungguhnya benda-benda yang kamu seru selain Allah adalah makhluk-makhluk seperti kamu. Ya. Oleh itu cubalah menyerunya supaya benda-benda itu dapat memperkenankan permohonan kamu. Ya. Kalau betul kamu orang-orang yang benar. Dia kata apa? Tengok semua benda dekat alam semesta ni. Apa dia? Manusia, bintang-bintang, tanah dan sebagainya. Semuanya makhluk. Semua makhluk. Takkan makhluk jadi Tuhan kot? Takkan makhluk memiliki kekuatan seperti Tuhan kot? Mustahil. Mustahil. Maka pada ketika tu adalah bahawasanya hanya satu sahaja Tuhan yang layak disembah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Makhluk ni bolehkah jadi sekutu? Minta kat depa boleh tolong hidupkan orang mati ke? Minta kat mereka boleh untuk tunaikan hajat kita kan? Allah kata tak ada. Maka apa? Teruskanlah pinta kepada Allah yang Maha Esa. Boleh? Itu maksud dia. Dan firman-Nya lagi, qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Ya. Katakanlah, sudah aku mentauhidkan Allah dan berserah kepadanya. Ya. Untukkah aku mencari Tuhan selain Allah? Ya. Padahal Dia adalah Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu. Ya. Sudut ketiga. Ya. Bahawasanya jika kira-kirakan di sana, kita kira-kirakan di sana ada dua Tuhan. Ini bahasan dalam ilmu akidah juga dipanggil burhan tamanu. Apa burhan tawarud. Ini masyhur. Yang kini kita mengaji dalam kitab sifat 20 pun dia disebut. Apa dia? Kalau kita kira-kirakan di sana ada dua Tuhan, maka salah satu darinya menghendaki matinya seorang. Namun Tuhan yang satu lagi menginginkan hidupnya. Ataupun salah satu menghendaki untuk menggerakkan satu jisim, sedang Tuhan kedua ingin mendiamkannya. Maka ini tidak akan lari dari tiga sudut. Okay, baca tu. Kedua-dua kehendak itu telah sama. Ya. Maka ini adalah mustahil kerana seorang tidak boleh untuk hidup dan mati dalam satu masa. Ya. Serta gerak dan diam tidak boleh dihimpun sekali. Ya. Atau tidak terlaksana kehendak kedua-duanya. Ya. Maka ini akan menatijahkan bahawa kedua-duanya memang. Ya. Ini juga mustahil. Ya. Kerana mesti seorang itu sama ada hidup atau mati. Ya. Isi itu juga mesti bergerak atau diam. Ya. Atau kehendak salah satu dari keduanya terlaksana. Ya. Maka yang berlaku kehendaknya itulah Tuhan, dan yang tidak Ya. terlaksana itu bukan Tuhan. Baik. Dia telah gelap dan digagahi. Ya. Jadi kita kata burhan tamanu, kita iftirat ni kira-kira. Cuba bayang-bayangkanlah. Kita kata ada dua Tuhan, Tuhan A, Tuhan B. Nak buat alam satu ni. Boleh? Tuhan A kata buat, Tuhan B kata apa? Tak mau buat. Tuhan A kata buat, Tuhan B kata apa? Tak mau apa?
tak mau buat. Macam mana tu? Jadi kita kata apa? Ada 3 kebarangkalian yang berlaku pada apa? Pada alam ni. Pertama, kedua-dua kehendak terlaksana. Boleh ke? Kedua-dua kehendak terlaksana? Tak boleh. Sebab ini akan melazimi alam itu ada dan tiada dalam satu masa. Boleh terima kan? Tak boleh. Ataupun kedua-dua tak terlaksana. Maksudnya kau tak terima. Ini kata nak jadikan, ni tak mau jadikan. Apa pun tak boleh. Maksudnya alam tak jadilah. Alam apa? Alam lah ni jadi ke tak jadi? Jadi. Gimana satu Tuhan? Pening juga. Boleh faham itu? Nampak? Mustahil juga kedua. Sebab alam ada. Mesti salah satu terlaksana. Yang kedua adalah apa? Kehendak salah satu terlaksana. Ini jelaslah. Bahawasanya yang kehendaknya terlaksana itu Tuhan, yang tidak terlaksana itu bukan Tuhan. Boleh faham? Ini jelaslah. Jadi sabit di situ satu Tuhan. Boleh? Maka sabitlah bahawa Tuhan itu satu. Dan inilah makna firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegahkan Maha suci Allah Tuhan yang menjadikan arasy dari apa yang mereka sifatkan. Boleh? Dan firman-Nya, "Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil 'arsy sabila." Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah ada tuhan-tuhan yang lain bersama Allah, sebagaimana mereka katakan itu, tentulah tuhan-tuhan itu akan mencari jalan kepada Allah yang mempunyai arasy dan kekuasaan yang mutlak. Maksudnya gaduh, lawan. Seorang kata nak buat, seorang kata tak mau buat. Maka berlaku yang seperti yang telah kita sebutkan tadi. Baik, sudut yang keempat, bahawasanya jika kita andaikan wujudnya dua Tuhan yang menciptakan, nescaya setiap satu darinya akan mempunyai makhluk masing-masing. Kan ada terlangkau. Betul tak? Ya. Nescaya apa? Mana hilang tadi? Nescaya setiap satu daripadanya akan mempunyai makhluk masing-masing, dan nescaya makhluk-makhluk milik salah satu dari keduanya akan berbeza dengan makhluk-makhluk milik satu lagi. Namun kita lihat bahawa sekalian makhluk ini berkait antara satu sama lain, dan ia tertakluk kepada urusan, aturan dan perkiraan yang tepat lagi tekun. Maka ini menunjukkan bahawa penciptanya, pemiliknya dan pentadbirnya adalah satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Dia kata apa ni? Tadi ustaz kata apa dia? Tuhan tadi bergaduh. Tuhan tadi apa? Bergaduh. Ustaz, ada satu lagi kebarangkalian. Apa dia? Tuhan buat apa? JV. Apa JV? Joint venture pula. Joint apa? Joint venture. Okey. Tuhan A cipta apa? Langit. Tuhan B cipta apa? Cipta bumi. Akal kita cakap betul-betul juga. Jangan. Relax dulu. Relax dulu. Betul kapi terus lagi dia kan. Kita kata relax dulu. Kita kata kata Tok Guru Rahimah, kalau buat bagi tugas, apa yang akan berlaku? Bahawasanya yang dicipta oleh Tuhan A akan ada makhluk tersendiri, tak ada hubungan dengan makhluk Tuhan B. Sebab apa? Kita tengok walillahi masalul a'la. Allah Taala ni misal yang masyhur. Kalau kita duduk negara masing-masing kan. Negara kita Malaysia ni satu Perdana Menteri dengan negara dia Indonesia. Sistem ekonomi berbeza, ni pun berbeza, tak ada hubungan antara satu nama sama lain. Boleh faham? Kalau Mexico dengan Amerika, beza tu. Israel dengan Palestin, beza tu kat sebelah tu. Boleh faham? Itu kalau pada manusia, hasil daripada wujud pentadbiran yang berbeza. Sekarang ni adakah wujud macam tu dekat muka bumi? Langit tak ada hubungan dengan bumi, ada? Matahari tak ada hubungan dengan bumi, ada? Kan ada hubungan? Ada. Semua ada hubungan. Satu kitaran yang ajaib yang Allah Ta'ala jadikan. Maka kita kata ini menafikan bahawasanya ada di sana dua Tuhan yang buat joint venture tadi, ataupun yang Tuhan yang berkongsi membahagi-bahagikan kerja. Boleh? Satu Tok Guru Rahimahullah dia kata di sini, bagi menjelaskan perkaitan antara makhluk satu sama lain adalah manusia dan sekalian haiwan mendapat zat makanan dari tumbuhan yang keluar daripada bumi. Bumi keluar tumbuh-tumbuhan.
Haiwan dan manusia mendapat zat makanan daripada apa? Tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Dan tumbuh-tumbuhan pula mendapat zat makan dari hujan yang turun daripada langit. Ada hubungan dengan langit tak? Langit. Dan kemudian ketika angin bertiup dan menggerakkan awan-awan, dan bahawasanya matahari dan bulan beredar di atas paksi tersendiri atas tertib yang khusus, dan padanya terdapat manfaat yang banyak dari memperelokkan buah-buahan, perubahan malam dan siang, perubahan musim dan maklumat tahun dan bulan. Maka lihatlah perkaitan urusan haiwan, tumbuhan, langit, bumi, awan-awan, angin-angin, bulan, malam, siang. Nescaya akan terzahir bagi kamu bahawa sekalian tertunduk di bawah kekuasaan yang Maha Esa lagi Maha gagah. Boleh faham? Jadi kesemua apabila makhluk ni ibarat salah satu saja, maka diketahui bahawa penciptanya adalah satu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Dan di antara yang menjelaskan lagi perkara tersebut bahawa tidak boleh wujud dua raja yang berkuasa dalam satu kota. Ni pun kita tahu. Boleh tak Perdana Menteri dua orang? Habis. Ima dia buat kerja dia tak ada kacau, ataupun ada orang kacau main jam lah, habis lah, tak boleh buat apa lah. Ekonomi nak buat GST ke tak buat GST? SST lah, tak boleh. Habis lah, hancur negeri. Boleh? Dan apabila alam ini menyerupai kota yang satu dari segi sistemnya dan kaitan antara bahagiannya dengan sebahagian yang lain, maka tidak mungkin baginya melainkan Tuhan dan pemilik yang satu, iaitulah Allah. Inilah makna firman-Nya, mattakhazallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah idzal la zahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Allah tidak sekali mempunyai anak dan tidak ada sama sekali sebarang Tuhan bersamanya. Kalaulah ada banyak Tuhan, tentunya tiap-tiap Tuhan akan menguasai dan mengurus segala yang diciptanya dengan bersendirian. Maksudnya dia masing-masing ada. Dan tentulah setengahnya akan bertindak mengalahkan setengah yang lain. Maka Maha Suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka yang musyrik itu. Nampak? Allah Ta'ala ada dalil akli itu dalam ni. Kita tak baca. Kita tak baca. Sebab tu kalau Al-Quran ini kita bagi kepada orang non-Muslim baca, dia akan nampak kepada Islam. Memanglah teorikalnya orang kata mesti kita berdebat dengan hukum akal terlebih dulu, tu dia panggil teori. Tapi amalinya sebenarnya adalah dengan Al-Quran. Itu style dia. Kerana Al-Quran dia terkandung daripadanya itu hujah akliyah, dan dalam masa yang sama yang saya sebut kepada antum, iaitu hujah yang dapat menyentuh hati untuk beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya kawan kita baca passing baton. JV juga ni. Masalah pada menolak pegangan Nasrani. Ni isu Kristian. Kristian prinsipal depa menolak wahdaniyah. Sebab depa kata Tuhan ada berapa? 3 in 1. Trinity. Atau daripada 3 pendapat lah. Kita baca. Ketahuilah bahawa Nabi Isa ibnu Maryam, selawat Allah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah hamba daripada hamba-hamba Allah dan rasul daripada sekalian rasul-rasulnya. Jadikan Allah dalam rahim ibunya as-siddiqah tanpa perantaraan ayah. Dan telah terzahir di sisi baginda mukjizat yang menunjukkan kebenaran nubuwah, yakni kenabian. Dan risalahnya, iaitu yang disebutkan dalam Al-Quran seperti bercakap-cakap dalam buaya, menghidupkan yang mati dan selainnya, dan sekaliannya untuk itu berlaku dengan izin Allah dan kuatnya. Dan golongan Nasrani telah melampaui batas. Semoga Allah melaknat mereka pada hak dirinya, dan telah kufur dengan kekufuran yang amat keji, yang tidak boleh diterima oleh akal, lagi tidak dirodai oleh mana-mana agama. Dan Allah telah menyeru mereka supaya kembali bertaubat dari kekufuran mereka dan kebatilan mereka. Allah, Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa-aminu billahi wa rusulihi ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani,
Janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu. Tapi tuan-tuan padam yang Yahudi itulah sebenarnya merujuk kepada Nasrani ni. Anda sebab ni anda copy paste daripada ni internet ni. Nasrani ni. Ustaz copy paste lah. Baca jugalah terlepas tu. Okey. Buang yang Yahudi tu ahli kitab merujuk kepada Nasrani sebab kita bincang berkenaan Nasrani. Janganlah kamu dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Ya. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibni Maryam itu hanyalah seorang pesuruh Allah dan kalimah Allah yang telah disampaikannya kepada Maryam dan ia juga tiupan roh daripadanya. Ya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan para rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Ya. Berhentilah daripada mengatakan yang demikian supaya menjadikan kebaikan bagi kamu. Hanya senya Allah ialah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah daripada mempunyai anak. Bagi Allah jugalah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan cukuplah menjadi pengawal yang mentadbirkan sekalian makhluknya. Baik, apa makna kalimatullah? Nabi Isa kalimat Allah. Apa makna kalimat Allah? Kalimat Allah. Antara tafsir yang masyhur iaitu apa? Iaitu Allah Ta'ala sebut kun fayakun. Itu kalimat Allah. Kun fayakun, maksudnya apa? Allah Ta'ala menjadikan Nabi Isa itu dengan apa? Kun. Sebutan apa? Kun, jadi tanpa berhajat kepada asbab, iaitu ayah. Tanpa berhajat kepada asbab itu apa? Iaitu ayah. Boleh? Baik, seterusnya lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. Nabi Isa Al-Masih tidak sesekali enggan dan angkuh daripada menjadi hamba bagi Allah. Demikian juga sikap malaikat yang sentiasa berdamping dengan Allah. Dan sesiapa yang enggan dan angkuh daripada beribadat, menyembah dan memperhambakan diri kepada Allah, serta dia berlaku sombong takabur, maka Allah akan menghimpunkan mereka semua kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk bermubahadah. Namun mereka menolak kerana mereka ketahui bahawa apa yang dipegang mereka tidak benar. Mubahalah apa mubahalah? Mubahalah apa dia? Dia apa? Sumpah laknat tu apa? Kalau apa yang aku cakap tak benar, bersedialah aku menerima azab seksa daripada Allah Ta'ala. Tu mubahalah lah. Sumpah laknat lebih kurang itu. Okey, boleh? Dia pun tak berani. Sebab kami pun tak pasti kami betul ke tak. Itu masalah dia. Boleh? Seterusnya, dan takut turunnya azab ke atas mereka. Dan telah masuk Islam mereka yang telah diberikan taufik oleh Allah seperti Najasyi dan lain-lain. Dan telah bercanggahlah pendapat antara pendeta-pendeta Nasrani berkenaan Nabi Isa, kerana mereka tidak memiliki ilmu berkenaan hakikat baginda, dan mereka tidak memiliki dalil untuk berpegang dengannya. Hanya saja mereka mengambil agama mereka yang rosak ini dari orang yang tidak boleh dipercayai, dan membinanya di atas tipu dusta, mimpi-mimpi dan perkara yang tidak sahih. Maka sebab itulah Allah telah menggelar mereka dengan gelaran Dhalin, orang yang sesat. Ini surah apa ni? Dhalin. Surah apa? Tak tahu. Walau Dhalin tu surah apa? Fatihah lah. Sebayang kedak ni. Boleh. Jadi apa? Dhalin orang apa? Ya apa? Nasrani. Apa? Maghdubi alaihim siapa? Yahudi. Itu masyhur daripada apa? Riwayat Sunan At-Tirmizi daripada kitab At-Tafsir. Boleh? Jadi depa ni gengai apa? Nasrani ni depa tak tahu betul ke tak ni. Ajaran yang bukan. Pertama, mereka hanya bertaklid kepada apa? Pendeta-pendeta. Pendeta pun bertaklid pada pendeta dulu. Dan apa dia? Dalam kitab-kitab mereka pun menyebut banyak apa? Tipu dusta yang tak dipastikan. Boleh? Yang dikatakan apa? Menulis Bible tu, kalau antum baca apa? Ada beli ensiklopedia Britannica, ensiklopedia, ada cari Bible je. Dia ada kajian. Kita tengok Bible lah. Paling awal pun ditulis Bible apa 200 tahun. Depa ni tak pernah jumpa pun Nabi Isa. Tu dia. Lepas tu ni tulis kalimat siapa? Kami pun tak pasti mana kalimat Tuhan, mana kalimat tu sembang apa kemah bahagian. Boleh? Bible banyak. Sebab tu pada selepas 300 Kaunsil Nikea ni kan bila Bible banyak tulis. Pakak tu tulis masing-masing perjuangan depa apa semua. Tulis.
Bible banyak, dia pun pening. Waktu tu Justin siapa dia yang kerajaan Byzantine masuk Islam. Justin tak silap, bukan Justin Bieber tak. Justin apa nama dia. Dia masuk Kristian, dia terima, dan waktu tu pening mana Bible nak ikut ni. Dia bawa jumpa semua ahli bijak pandai Kristian ni. Lah ni benda kita nak pegang Bible benar. Depa kaji beratus-ratus Bible ni. Kita hanya boleh pegang 4 saja versi Bible. Hak lain semua bid'ah. Dan semua apa? Dan semua bid'ah. Antaranya Bible Barnaba, Bible Tofula, banyaklah Bible yang lain. Kalau baca Bible Barnaba tu dia banyak cerita berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi bila kita tunjuk kat depa yang padri, dia kata tak, kami orang panggil tak diiktiraf. Tak masuk MQA, dia tak lepas. dia punya antum kalau baca tengok ada kira orang panggil baca Bible ni orang botak pun boleh beruban. Mana orang botak boleh beruban. Orang mandul pun boleh gugur. Mandul boleh gugur. Boleh gugur. Pening bala. Kan? Mandul boleh gugur. Itu dia orang panggil. Itu dalam perumpamaan Arab kan. Yashibu minhal aqra. Kan, yashibu minha al-aqra bahasa Arab. Dia macam contoh depa ada belakang tu Easter. Dia punya bahagian Easter. Easter tu Bible ni lah. Depa ada surah-surah depa juga. Surah-surah ni. Jangan main. Bible ada pertama Old Testament, kedua New Testament. Dia bahagilah. Kalau saya baca hak Arab lah. Hak Inggeris saya tak faham. Hak Melayu kena rampas dah. Boleh? Sifr, dia panggil sifr. Sifr tu surah-surah. Sifr takwin, sifr tasniyah, sifr apa. Last kali dia panggil sifru Easter. Dia pada Easter. Apa dia Easter ni tulis dah? Saya mimpi semalam, la ilaha illallah. Mimpi pun nak jadi cerita buat apa ni? Bagi agama ni bukan benda main-main, benda serius. Saya mimpi kemalam saya jumpa Nabi Isa saya. Mampu mimpilah mimpi apa pun. Tapi ni mimpi mana boleh. Boleh faham tak? Mimpi campurlah mimpi masuk jamban. Boleh mimpi takkan nak cerita juga. Boleh faham itu? Itu dia panggil karut marut. Yang disebutkan dalam kitab-kitab yang dahulu. Tapi kalau kita baca Al-Quran tak beza. Hidayahnya jelas. Hidayahnya daripada Allah Taala begitu menusukkan. Beza dengan antum belilah, jangan takut beli, baca kat rumah. Itu kata botak pun boleh beruban. Boleh. Baik, baca seluruhnya. Dari kalangan mereka ada buku bagus mengkaji berkenaan dengan Bible ni, 4 jilid, Izharul Haq. Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Syekh Rahmatullah Al-Hindi Al-Kiranawi, itu masyhur. Kitab tu lah yang dibaca oleh Didat. Siapa kenal Ahmad Didat? Ahmad Didat, lepas tu siapa yang anak murid dia tu? Zakir Naik, dia khatam kitab tu. Izharul Haq. Dia kaji semua naskah-naskah Bible yang ada pada zaman dia terutamanya. Itu Izharul Haq, ulama India. Dia tulis dalam kitab Arab lah, 4 jilid. Itu memang top lah. Baca tu terbang. Boleh? Okay. Baik. Seterusnya dari kalangan mereka ada yang berkata Isa itu anak Allah, seperti yang disebut oleh Allah berkata maha mereka. Wa qalu takhadallahu walada. Dan mereka berkata Allah mempunyai anak. Depa maksudnya geng-geng Kristian ni khilaf. Apakah hakikat tabiat Isa itu sendiri? Pertama dia berkata Isa itu anak Allah. Ni pendapat pertama. Lagi kedua, dari kalangan mereka ada yang berkata Allah itu adalah Isa, seperti yang dihikayakan Allah dalam firman-Nya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Demi sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah itu ialah Al-Masih ibni Maryam. Dia kata apa? Allah tu lah Nabi Isa. Pening juga tu. Lagi? Dari kalangan mereka ada yang mendakwa taslis. Tuhan tiga. Tapi kalau Melayu Trinity kah? Trinity tu Inggeris tak? Kalau Trinity apa dia? Kalau Melayu ni per 3, 1/3. Sama juga Trinity itu. Tiga serangkai. Ini aku pernah dengar
Yang tu uluhiyah rububiyah kan. Okey, baik. Trinity. Trinity masyhur. Boleh? Okey, apa dia Trinity ni? Dia berkata Allah tu salah satu, dia berarti tiga kan. Yang seperti yang dikatakan Allah Taala firman-Nya, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. ya. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah salah satu daripada tiga Tuhan. Nah, macam mana ni kita nak berdepan orang Nasrani ni? Tegur rahimahullah, dia nak menyangkal dakwaan-dakwaan yang mana dakwaan tu Allah Taala apa? Cerita apa dia? Dalam Al-Qur'an betul. Sampai sekarang pun ada apa? Mazhab-mazhab ni. Dah oleh orang Kristian. Boleh baca Maha Suci Allah lagi Maha tinggi dari dakwaan mereka. Ya. Dan dalil yang menunjukkan kebatilan dakwaan mereka bahawa Isa itu anak Allah adalah dari empat sudut. Untuk guru bantai. Yang menyatakan apa? Isa itu anak Allah, batal daripada empat sudut. Pertama, sudut pertama bahawasanya Allah itu maha berkuasa untuk menciptakan anak tanpa bapa. ya. Sebagaimana dia mampu ke atas penciptaan Adam tanpa ibu dan bapa. Ya. Inilah makna firman-Nya. Ya. Inna mathala Sa'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ya. Sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti kejadian Nabi Adam. Ya. Allah telah menciptakan Adam dari tanah lalu berfirman padanya, jadilah engkau, Ya. maka menjadilah dia. Ya. Sudut kedua, Batu ni masyhur apa, Nabi berdebat dengan pendeta Bani Najran ni. Pendeta Bani Najran dia waktu tu Nabi SAW apa, berimanlah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Percayalah bahawa Isa tu hamba Allah Taala sebagainya. Lepas tu pendeta Bani Najran tu kata apa? Ke semua apa, setiap seorang ada bapa. Maka Isa ini siapa bapaknya? Allah lah, dia punya ni. Mak dia Maryam. Siapa bapa dia? Siapa bapa dia? Allah lah. Tu dia punya apa? Dia punya dia punya logik dia lah. Dia punya logik dia. Maka kalau kita kata Nabi Isa ni kita panggil apa, tak ada bapa, kemudian dia ni anak Tuhan. Lepas tu kemudian kita kata yang sedemikian, sepatutnya siapa yang lebih aula? Nabi Adam lebih aula. Nabi Isa ni dia tak ada bapa, tapi dia ada mak. Nabi Adam ni bapa tak ada, mak tak ada. Patutnya siapa anak Tuhan? Adam ni ada ada khilaf cerita dah. Nampak ni pun bening. Dia bening. Boleh? Ada khilaf apa? Boleh? Ni. Jadi kalau depa punya tu logik, depa sepatutnya depa layak apa? Gelar Nabi Adam pun anak apa? Anak Tuhan. Unta yang keluar dari batu pun anak tu, anak Tuhan ni pula. Itu kan logik dia. Tak mungkin unta dia tak ada kalau macam tu. Apa punya fikir? Boleh faham tak? Nampak? Jam tak jam pun buat ni. Okey. Lagi sudut kedua, bahawasanya mesti si anak dilahirkan dari jenis bapanya dan isteri itu adalah dari jenis suaminya. Ya. Sedangkan Allah Jalla Jalaluhu tiada langsung sesuatu yang menyerupainya, dan adalah Isa dan ibunya itu dari jenis Bani Adam. Maka wajiblah bahawa Allah itu tidak memiliki anak dan isteri. Inilah makna firman-Nya, Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma anzur anna yufakun. Jadilah Al-Masih Ibn Maryam itu melainkan seorang rasul yang telah terdahulu sebelumnya, beberapa orang rasul. Dan ibunya seorang perempuan yang amat benar. Mereka berdua adalah memakan makanan seperti kamu juga. Lihatlah bagaimana kami jelaskan kepada mereka ahli kitab itu keterangan yang tegas yang menunjukkan kesesatan mereka. Kemudian ialah bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsu mereka dari menerima kebenaran yang jelas nyata itu. Baik, kita kata apa? Tunggu dia kata, kalau ni argumen yang seterusnya lah, bahasan kajian seterusnya. Kalau Isa anak Tuhan, contoh kan, kita anak apa? Manusia. Maka kita pun manusia. Kalau Isa anak Tuhan, maka dia Tuhan. Betulkah dia tu Tuhan? Kalau Tuhan mesti bersifat dengan sifat ketuhanan, tak berhajat makan, tak berhajat minum, tak berhajat sekian. Boleh faham? Sekarang ni Nabi Isa macam tu kan? Dah makan. Boleh? Setengah ahli tafsir dia tafsirkan apa? Dah makan,
Masuk mana? Jamban lah. Dan makan masuk apa? Jamban. Takkan Tuhan buat benda tu? Nampak itu. Jadi kita panggil bahawa itu menunjukkan bahawa lemahnya makhluk. Dan tak mungkin bahawasanya mana-mana makhluk ini untuk dia digelar sebagai itu Tuhan ataupun anak tu anak Tuhan. Jadi dakwaan anak Tuhan tu batil, sesat. Boleh? Lagi? Sudut ketiga, bahawasanya isteri dan anak hanya diambil ketika berhajat kepada keduanya. Sedangkan Allah tidak harus ke atasnya untuk berhajat kepada suatu selainnya. Maka tidak mungkin untuk dia mengambil anak atau isteri. Jadi kita panggil, kalau ada anak, maksudnya berhajat kepada anak, berhajat kepada isteri dia. Kita ni perlu kasih sayang. Kan betul tak? Perlu ada orang nak bersembang dan sebagainya. Allah Ta'ala perlu macam tu juga? Tak, wa'ayazubillah. Itu menunjukkan kepada apa? Kekurangan yang mana disempurnakan oleh isteri dan anak-anak. Bolehkah Allah Ta'ala itu? Tak boleh, mustahil. Boleh faham? Kita bolehlah sunyi, bernikah dan sebagainya. Boleh? Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qalu ittakhazallahu walada subhanahu huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard in 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mereka berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. Dialah yang maha kaya. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaannya. Tidaklah ada sebarang keterangan di sisi kamu yang membuktikan apa yang kamu dakwakan itu. Mengapa kamu berani mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Sudut keempat, bahawasanya setiap yang wujud selain Allah maka ia adalah bukan Allah. Kerana dialah yang menjadikan yang wujud itu. Maka tidak mungkin baginya mempunyai anak. Yang ini telah kita sebutkan sebelum ni kan. Iaitu semua yang ada wujud selain Allah Ta'ala dikira makhluk. Sebab dah sabit dalil apa? Wahdaniyah yang telah disebutkan sebelum ni. Baik, seterusnya adapun dakwaan dari kalangan mereka yang mengatakan bahawasanya Allah itulah Al-Masih Ibn Maryam, maka ia batil dari 4 sudut. Okey, baik, kita rehat 2 minit. Makan ni banyak ngantuk. Ni makan coklat ni 10 minit habis tak ni. Okay, ada buat soalan sambil-sambil rehat dulu. Tauhid habis 2 hari dahsyat. Ada setakat tak faham ke? Biasa petang-petang ni mengantuk, faham. Tapi inilah dipanggil apa? Mehnah dan tribulasi orang berjuang. Penat. Wah. Makan gula-gula lu. Saya betul makan. Antum biasa tengok video apa? Dia buat kartun Baqilani, Abi Taib Baqilani lawan Padri Nasara ada. Ada video YouTube yang dia buat kartun apa atau kartun. Baguslah kartun tu. Dia cerita apa? Baqilani dia hantar oleh Khalifah Abbasiyah untuk ke Rom. Untuk dia jumpa raja ni suka berdebat ni. Dia bantai apa? Raja tu menarik lah.
Waktu apa didatangkan padri, ketua padri, Batrisul Akbar. Batrisul Akbar ni yang panggil apa? Ketua lah, dewa padri ni apa lah. Mai apa? Mengadap. Waktu tu bila mai mengadap raja dengan Baqillani ni dia apa? Dia punya cerdiknya dia apa? Oh, ahlan wa sahlan, apa sihat dah apa semua. Macam mana anak, macam mana isteri, macam mana apa semua. Depa terkejut, natang apa Baqillani ni? Cakap anak, hang tak tahu ke? Dia ni ketua padri. Mana boleh padri ni ada apa? Ada anak. Mana boleh ada isteri? Dia ni orang yang mulia, orang yang besar ni. Betul baba. Baqillani kata masuk dah. Masuk lubang. Duduk lubang. Kata, tengok. Hampa aku pelik sungguh dengan manusia ni bukan punya main. Nak zahirkan kemuliaan, kemegahan dia kata apa? Dia ni suci daripada apa? Anak isteri apa? Tapi pada Allah Ta'ala Tuhan hampa buat lebih kurang. Ada anak Nabi Isa lah, ada isteri Maryam lah, apalah. Boleh faham tak kat itu? Jadi kita kata peliknya depa ni pada apa? Urusan agama depa. Terbalik kurang pening bala. Betul jugalah. Kita katakan ada khilaf juga. Ada. Sebab ada khilaf macam mana? Boleh dia tak lepi mana pening. Urusan agama depa pening. Ya. Kitab-kitab banyak ditulis berkenaan kan. Baik, jom sambung. Kita nak khatam ni. Allahu Akbar. Okey. Adapun dakwaan dari kalangan mereka yang mengatakan bahawasanya Allah itu Al-Masih bin Maryam, maka ia batil dari 4 sudut. Okey, siapa pula punya giliran? Okey, baca. Pertama, bahawasanya Al-Masih itu beribadah kepada Allah. Ya, adakah Nabi Isa tu Allah sendiri? Tak. Dia beribadah pada Allah. Macam mana dia tu Allah? Hal itu dia hamba Allah. Kedua, bahawasanya dia makan dan minum, lapar dan dahaga, hidup serta terjadi kepadanya segala hal manusiawi. Sedangkan itu tidak harus disandarkan kepada Allah. Yang ni macam kita sebut tadi, makan, minum dan sebagainya. Seterusnya, ketiga, bahawasanya mereka beranggapan bahawa beliau disalib dan dibunuh. Dan itu bertentangan dengan kata mereka. Beliau adalah Allah. Dia berkata disalib. Tapi dia tu Allah. Pening pala habis. Ceramuk. Tu kata letih. Khilaf dia. Habis. Dia tu Allah lah masa disalib. Habis kita kata apalah agama apa ni. Nak bohong untuk mereka. Paling-paling bijak lah sikit kan nak bohong pun kan. Baik, seterusnya dia kata bahawasanya mereka beranggapan bahawa bila disalib dan dibunuh, dan ia berketerangan macam kerana Allah itu masih maha hidup, tidak mati. Dan mereka telah berdusta dengan kata mereka bahawasanya Isa itu disalib dan dibunuh. Dan hanya saja ia dinukil dari 3 dusta yang dicana oleh puak Yahudi. Firman Allah Ta'ala. Okay, terus baca terjemahan dia. Dan juga disebabkan dakwaan mereka dengan mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Ibn Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tapi diserupakan bagi mereka orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham mengenai Nabi Isa sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak, ragu tentang penentuan pembunuhannya. Tiada satu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata. Depa ni pun geng padri pun tidak ada apa dalil yang apa yang kukuh berkenaan dengan Nabi Isa disalib. Tapi dia berpegang dalam masa yang sama, dia berpegang Nabi Isa tu Tuhan disalib. Tu yang pening pala tu dia tak boleh jawab tu. Boleh? Itu dia berkenaan dengan persoalan tadi. Baik, seterusnya kemudian bahawa terus bawah. Kemudian bahawasanya mereka telah mendirikan kepercayaan itu atas tipu daya mereka Yahudi. Pada isu salib, penyembahan salib. Abibeti kah? Penyembahan salib. Maka lahirlah bahawa agama mereka batil. Didirikan atas kebatilan yang didirikan di atas kebatilan yang lain. Nampak? Pertama, agama didirikan atas logik yang tak apa-apa. Yang kedua, didalilkan pada mimpi yang merapu-rapu. Ketiga, didirikan atas apa? Tipu daya orang. Cerita orang rapu-rapu buat jadi akidah. Apa pun tak boleh relate.
Boleh? Apa tak boleh? Agama kita macam tu pun ada. Ayat sebaik-baik agama. Logik, alhamdulillah tak ada hamba apa-apa. 1 ke 3. 1 ke 3, 1 1 3 3. Dan ni segala 1 dalam masa 3 sama 3. Letih juga tu benda ni. Dak ni entah mungkin tak faham lagi sekarang ni je. Aduh gila tu kan. Alhamdulillah kita alhamdulillah tu nikmat Islam alhamdulillah. Tak ada apa-apa. Boleh? Yang kedua apa dia? Kita tak ada amalan-amalan pelik-pelik lah. Depa punya amalan ada apa? Makan malam apa tadi? Aisyah apa kalau Arab saya lupa. Depa ada seremoni. Makan apa? Roti, ibaratkan roti tu macam apa? Nabi Isa yang dikoyak-koyak. Apa dia? Ini arak wine ni macam darah Nabi Isa. Tahu tu orang bagi kerja gila semua. Boleh? Lepas tu ada hak setengah agama-agama lain. Nak bertaubat boleh? Retuk kepala dengan apa? Dengan kelapa. Puk pak malah. Okey golek daripada 1000 tangga gede. Daripada bertaubat jadi gila. Gila. Alhamdulillah tak ada apa. Alhamdulillah kita Allah Taala sembahyang ya, alhamdulillah puasa. Kalau tak larat tak apa, rahmat. Nikmat kita hidup nikmat. Alhamdulillah. Boleh? Baik. Seterusnya keempat. Dia pening gila apa pening. Okey, keempat. Tak dia apa? Beti ke tukar beti kot. Kita nak baca dulu. Keempat, bahawasanya Isa itu kecil kemudian membesar, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha kaya dari segala itu. Adapun dakwaan sebahagian mereka yang berkata bahawasanya Allah itu salah satu dari 3 Tuhan, maka ia juga batil dari 3 sudut. Ini samalah. Pertama, apa yang telah kami kemukakan dari dalil-dalil tauhid dan mustahil wujudnya 2 Tuhan. Ini wahdaniyah tu. Kedua, bahawasanya Isa dan Maryam keduanya beribadah kepada Allah, melakukan solat dan berpuasa. Dan jika keduanya itu adalah Tuhan, maka sepatutnya mereka tidak beribadah kepada siapapun. Dan Isa telah mengiktiraf bahawa Allah lah Tuhannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca terjemahan dia. Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Dan itu juga wujud dalam Injil yang ada di tangan mereka. Kan Zakinik kata, sebut mana yang Nabi Isa kata worship me, betul tak? Anda tengok dalam Zakir ni. Tell me if I want tak boleh juga. Bahasa Inggeris dah teruk dah kan. Worship me, sembah aku tak ada jumpa dalam tu kata. Alhamdulillah kan. Baik. Dan juga wujud dalam Injil ada di tengah mereka. Ketiga, bahawasanya Isa dan Maryam terjadi padanya hal-hal manusiawi yang mustahil ada pada Tuhan. Itu dah kita sebut sebelum ni. Permasalahan pada menolak dakwaan penyembah berhala. Ini isu bahagian berhala pula. Kan dia kata patung dia Tuhan ni. Macam mana tak jawab? Senang lah. Bahagian berhala dia senang jawab kan. Macam mana patung menjadi Tuhan? Hampa yang cipta patung. Itu memang habislah tak dia apa. Okey, minta kat patung, minta apa nasi goreng, minta apa bagilah. Tak ada. Tak boleh, maka tu tak mungkin untuk jadi apa? Jadi Tuhan. Boleh? Itu memang senanglah. Berhala ni paling senang. Baik, kita baca. Okey, boleh dapat? Okey. Tak ada. Okey, baik kita baca. Dan dalil atas kebatilan agama mereka itu dari 4 sudut. Pertama, bahawasanya berhala itu baharu. Kerana mereka lah yang menciptanya dengan tangan mereka sendiri, dan sesuatu yang baru tidak boleh menjadi Tuhan. Oleh itu Nabi Ibrahim telah mengeji mereka dengan katanya, terjemahan kita baca tu, dia berkata, patutkah kamu menyembah benda-benda yang kamu pahat, padahal Allah yang mencipta kamu dan apa yang kamu buat itu. Kedua, bahawasanya berhala-berhala itu tidak bersifat dengan sifat ketuhanan seperti hayah, hidup, ilmu, mengetahui, kudrat, maha berkuasa dan selain itu. Oleh itu Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya, ketika dia berkata kepada bapa saudaranya, wahai bapa saudaraku, mengapa kamu menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat serta tidak dapat menolongmu walau sedikit pun. Itu jelaslah. Baik. Kita pindah pada muka surat 51, ketiga. Cuba ketiga tu. Bahasanya terjadi ke atasnya fana dan kehinaan. Anjing pergi kencing kat dia.
Itu memang tak nak buat apa lah. Tidakkah kamu lihat bagaimana Nabi Ibrahim menjadikan mereka hancur debu untuk menjadikan itu sebagai hujah ke atas kaumnya? Dan tak kala dibuka kota Mekah dan dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang sekitar Kaabah terdapat berhala yang diikat dengan kuat, maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan tongkat di tangannya kepada berhala-berhala tersebut sambil berkata, ja'al haqq wa zahaqal batil. Batilu bukan batili tu. Ja'al haqq wa zahaqal batilu, bukan zahaqal batili. Siapa Abu Barih ni? Manusia ni lemah kan. Ustaz bukan maksum kan. Innal batila kana zahuqa. Tak datang yang hak dan hancurlah yang batil. Sungguh yang batil itu pasti hancur musnah. Maka apa yang diisyaratkan kepada berhala pada mukanya jatuh terlentang, dan apa yang diisyaratkan kepada tengkuknya jatuh tersungkur, sehinggalah tidak ada satu pun berhala yang ada melainkan semuanya jatuh. Jadi semua dikeliling Kaabah ni sambil menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak sentuh pun, Nabi hanya tunjuk sahaja. Keempat, apa yang telah kami kemukakan dari dalil-dalil tauhid, itu cukuplah. Permasalahan pada menolak dakwaan Majusi. Majusi siapa Majusi? Depa sembah depa sembah api. Tapi geng Majusi ni daripada akidah, daripada Tuhan baik, daripada Tuhan apa? Tuhan jahat. Tuhan baik itu cahaya, Tuhan jahat itu kegelapan. Maksudnya ada dua Tuhan tu. Ini bercanggah dengan sifat wahdaniyah. Pada kata mereka bahawasanya yang baik itu dari cahaya dan buruk itu dari kegelapan. Dan pada menolak dakwaan mereka yang menyembah api dan matahari dan perkara semisalnya. Dan dalil atas kebatilan dakwaan mereka itu dari dua sudut. Pertama, apa yang telah kita kemukakan daripada dalil dari tauhid. Itu dah jelas dah. Dari tauhid yang kuat tadi. Boleh? Yang kedua, bahawasanya matahari, bintang, bulan, cahaya, kegelapan dan lainnya terzahir padanya itu kesan-kesan penciptaan dan bukti-bukti sifat-sifat baharu. Maka lihatlah kepada pembuktian Nabi Ibrahim AS dengan terbenamnya semua itu, menunjukkan ianya bukanlah Tuhan. Dan lihatlah apa yang terjadi padanya dari perubahan dengan gerhana dan lainnya. Nescaya terzahirlah bagi kamu sifat baharu dan berhajatlah ia. Dan apa yang sedemikian halnya bukanlah Tuhan dan bukanlah yang menyebut sesuatu dari bukanlah yang memperbuat sesuatu dari segala yang baharu ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilu. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Itu gelap terang ni makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pada itu orang kafir menyamakan suatu yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Baik. Kita tengok muka surat 53. Namun begitu dakwaan mereka ini sekadar dakwa yang tiada dalil baginya. Depa ni dakwa aja. Kebaikan datang daripada cahaya, kejahatan daripada apa? Daripada kegelapan. Apa bukti? Saja. Tak ada apa. Boleh faham? Tak ada apa boleh guna. Cahaya pun kita guna nak suluh rumah. Kan? Apa di Tuhan pula kan suluh rumah. Suluh rumah. Boleh? Benda makhluk. Boleh faham? Sembah cahaya, sembah api. Kesian. Miskin. Baik. Seterusnya muka surat 53, permasalahan pada menolak dakwaan mereka yang mendakwa alam tabi'i memberi kesan. Ini alam tabi'i. Itu dia kata alam jadi sendiri. Alam jadi sendiri ataupun alam ni lah yang mencipta. Maksud tabi'i bahasa tabi'i ni kalau kita mengaji sains tu lah, iaitu kalau suatu benda, contoh kebakaran api. Macam mana api boleh terjadi? Bila ada haba, bila ada oksigen, bila ada bahan bakar, bila ada perjuangan. Jangan ada. Yang keempat apa dia? Terhalang benda-benda yang dia panggil manik. Manik ni benda yang boleh menghalang kebakaran dia, combustion tadi lah. Maka dia berkata air dan sebagainya, maka boleh jadi api. Maka tu dia berkata daripada sudut ni alam semula jadi memberi kesan. Dia
Kita kata boleh cakap itu. Ni menafikan wahdaniyah juga. Sebab Allah Ta'ala esa pada af'al dia tak? Tidak ada yang memberi kesan pada alam ini melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh macam mana kita nak jawab dia? Dan dalil menunjukkan kebatilan dakwaan mereka dari dua sudut. Pertama, bahawasanya alam tabi'i tidak bersifat dengan sifat hayah maupun qudrah atau iradah, maka tidak harus untuk menisbahkan kepada mereka perbuatan sang pelaku. Dia kata apa? Tabi'i, batu, emas, perak, ada padanya sifat apa? Haya, sifat-sifat apa yang ada pada hidupan, ada tak? Tak ada. Maka apa? Dia sendiri itu tak boleh untuk kita sandarkan apa? Perbuatan-perbuatan. Sebab dia kaku, dia mati. Boleh faham? Macam mana kita boleh kata dia ini, api inilah yang apa? Yang membakar. Api inilah yang menjadikan alam ni. Api yang tu paling gila. Apilah menjadikan apa? Menjadikan alam ni. Dia pun tak hidup. Macam mana dia boleh jadi? Sebab kalau nak jadikan, dia mesti ada sifat-sifat tu. Pertama, mesti ada apa? Kudrat dia. Mesti hidup dulu. Mesti ada kudrat. Mesti ada iradah. Mesti ada ilmu nak planning apa semua tu. Betul tak? Planning, susunan, atur. Api ada macam tu? Api yang susun atur semua. Api yang kartun ada lah. Boleh tu, mohong lah. Boleh faham tak? Jadi benda tu adalah apa? Mustahil. Boleh? Kedua, bahawa perbezaan banyak perkara menunjukkan bahawa alam tabi'i ini tidak memberi kesan, kerana tidak terbit darinya melainkan satu jenis saja. Dan lihatlah kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samarat mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang berlainan jenis dan rupanya, dan di antara gunung gandang pula ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong putih dan merah yang berlainan, warnanya tua dan muda, dan ada juga yang hitam legam. Dan menunjukkan bahawa kalau api tugas dia membakarlah, dia takkan boleh mencipta benda lain. Tapi yang berlaku dekat alam ni berbeza. Ada yang kita tengok buah-buahan daripada tanah yang satu, keluarnya apa dia? Pokok-pokok yang berbagai. Keluarnya buah-buahan yang apa? Berlainan warna, berlainan rasa. Boleh faham? Maka itu nak menunjukkan bahawa apa? Tak mungkin bahawa tanah itulah yang menjadikan pokok. Tak mungkin daripada tanah yang itu menjadikan pokok. Boleh faham? Baik. Fasal yang ketiga pada menyabitkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni sifat apa? Ma'ani. Ni sifat apa? Sifat ma'ani. Itu guru rahimahullah. Yang ni orang panggil insya-Allah senang. Dia hanya apa? Menceritakan sifat-sifat ma'ani dengan dalil Al-Quran. Yang ni saya rasa saya skip kot sebab apa? Kau baca mana? Baca sekali dulu boleh? Siapa suruh kuat sikit? Hafiz. Allah. Wali baca. Okey, baca Hafiz. Baca sekali lalu, yang ni senang. Baik. Pasal ketiga pada menyatakan sifat-sifat Allah Jalla Jalaluhu. Ketahuilah bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu Maha hidup, tidak mati, dan bahwasanya Dia al-awwal sebelum segala sesuatu, al-akhir selepas fana segala sesuatu, dan bahwasanya Dia Maha mengetahui, alim bagi tiap-tiap sesuatu. Mengetahui yang rahsia dan yang lebih tersembunyi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Maksudnya tiada tersembunyi kepadanya sesuatu pun yang ada di bumi dan juga ada di langit. Dan bahwasanya dia Maha menghendaki bagi sekalian makhluk, lagi Maha memperbuat bagi apa yang dia kehendaki. Maka tidak terjadi sesuatu dalam alam malakut itu suatu pun melainkan dengan qada qadarnya dan kehendaknya. Apa yang dia kehendaki jadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak jadi. Dan bahwasanya Dia Maha berkuasa, qadir atas segala sesuatu. Dan bahwasanya Dia Maha berkata-kata, mutakallim, Maha mendengar, sami' dan Maha melihat, basir. Dia mendengar segala sesuatu dan melihat segala sesuatu. Maka yang menunjukkan kepada sabitnya sekalian sifat ini adalah daripada tiga sudut. Sudut pertama, bahwasanya sifat-sifat ini sifat-sifat kesempurnaan, kamal dan keagungan, jalal, dan lawannya itu adalah sifat-sifat kekurangan seperti lemah dan jahil. Dan Allah Jalla Jalaluhu tidak sekali bersifat dengan kekurangan. Maka wajiblah Allah bersifat dengan lawannya. Yang ni Tok Guru rahimahullah, dia nak kata sudut mengapa disabitkan sifat-sifat apa? Ma'ani, sifat-sifat apa? Kesempurnaan bagi Allah Ta'ala ni. Kalau contoh, qudrah. Wajib tak Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrah? Wajib. Sebab apa? Kalau
tak bersifat dengan sifat qudrah akan bersifat dengan lawannya. Lawan dia apa? Lemah. Lawan dia apa? Lemah. Itu mustahil bagi hak Allah Ta'ala, Tuhan yang mencipta sedemikian dahsyat alam ni. Maka apabila mustahil bersifat dengan sifat lemah, maka sabit lawannya, iaitu apa? Qudrah. Boleh? Baik, seterusnya. Lihatlah kepada firman Allah, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa yasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun. Dan mereka mengadakan bagi Allah apa yang mereka sendiri tidak menyukainya, dan daripada itu lidah mereka memperkatakan perkara yang dusta. Kononnya bahawa mereka akan beroleh kesudahan yang baik di sisi Allah. Tidak syak lagi bahawa lagi mereka lah api neraka, dan bahawa mereka lah orang-orang yang segerakan masuknya ke dalam api neraka. Maka segala sifat kekurangan dibenci sendiri oleh manusia, maka lebih aulalah Allah Maha Suci darinya. Dan dia bersifat dengan setinggi-tinggi sifat. Sudut kedua, bahawasanya sifat ini disebutkan oleh syarak, maka wajib beriman dengannya. Firman Allah pada menyifatkan dirinya dengan hidup al-hayat. Okay, kita baca terjemahan terus. Dan berserahlah engkau kepada Allah, Tuhan yang hidup dan yang tidak mati, serta bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hamba. Dan firman-Nya pada menyatakan sifat ilmu, Allah bikulli syai'in alim, dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan firman-Nya pada menyatakan sifat kehendak, al-iradah, inna rabbaka fa'alun lima yurid, sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Dan firman-Nya pada menyatakan sifat kuasa, al-qudrah, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Dan firman-Nya pada menyatakan sifat berkata-kata, al-kalam, wa kallama Allah Musa taklima, Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Dan pada sifat mendengar, as-sama' dan melihat, al-basar, innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bab Sami' melihat, betul kan? Masih Maha Maha melihat, betul dia. Dan telah datang penyifatan oleh Allah sendiri dengan sifat-sifat ini pada tempat-tempat yang banyak dari Al-Quran. Sudut ketiga, pembuktian ke atas sekalian sifat dengan dalilnya. Dan itu bahawasanya ciptaan-ciptaannya Jalla-Jalaluhu adalah ciptaan yang tersusun dengan bersistem, muhkam dan sempurna, mutqan, seperti difirmankannya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Tu guru kata apa tadi? Yang pertama, kita sabitkan sifat kesempurnaan. Dari sudut kalau kita tak sabitkan kesempurnaan, melazimi kita sifatkan lawan dia, iaitu kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita sabitkan sifat kesempurnaan? Kerana Allah Ta'ala sendiri yang cerita, dan juga Nabi SAW sendiri yang cerita. Bila kita terima Nabi, maka melazimi terima apa? Sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, yang disebut oleh Tuan Pegang itu, iaitu dari sudut kita melihat alam semesta ni. Kan macam kita sebutlah tadi, tengok rumah kan, aircon apa semua, nampak, kita ketahui berkenaan dengan sifat pemilik rumah. Maka alam yang begitu hebat dan indah ni mewakili, menzahirkan sifat-sifat kesempurnaan bagi apa? Pencipta alam, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh lagi? Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan memulakannya kejadian manusia berasal dari tanah. Maka perbuatannya pada sekalian makhluk dan urus takdirnya bagi malakut, dan pemeliharaannya bagi langit dan bumi menunjukkan kepada hidupnya. Firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluknya. Dan makna al-qayyum adalah yang bertanggungjawab ke atas segala sesuatu dari segi upaya dan kekuasaan menyeluruh. Dan penciptaannya juga menunjukkan ke atas kudratnya. Firman Allah untuk memberi peringatan ke atas perkara tersebut. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan Dialah Tuhan yang menciptakan manusia dari air, lalu dijadikannya mempunyai nasab keturunan dan pertalian keluarga persemedaan. Dan sememangnya Tuhan berkuasa menciptakan apa jua yang dikehendakinya. Firman-Nya Allah lagi, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Dan keterikiannya menunjukkan kepada ilmunya dan melihatnya. Firman-Nya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah yang menciptakan segala makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedang Ia Maha halus urusan pentadbirannya, lagi Maha mendalam pengetahuannya. Dan kekhususannya bagi makhluk dengan bentuk-bentuknya, masa-masanya menunjukkan kepada kehendaknya. Firman Allah Ta'ala, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u
al-dzubur. Ya. Bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan di bumi. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dia mengurniakan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan mengurniakan anak-anak lelaki kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Dan firman-Nya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhan menciptakan apa yang dikehendaki dan dialah yang juga yang memilih. Dan telah menunjukkan oleh penurunannya akan kitab-kitab, perintahnya dan larangannya kepada kalamnya. Firman Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika seseorang dari kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu untuk memahami Islam, maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia sempat mendengar kalam Allah tentang hakikat Islam itu. Kemudian hantarlah dia ke mana-mana tempat yang dia beroleh aman. Perintah tersebut ialah kerana mereka itu kaum yang tidak mengetahui hakikat Islam. Dan menunjukkan oleh mustajabnya akan doa kepada mendengarnya. Firman Allah, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita dan dia berdoa kepadanya, dan yang menghapuskan kesusahan serta menjadikan kamu pengganti umat-umat yang telah lalu mendiami dan menguasai bumi. Permasalahan, bagi Allah itu nama-nama yang indah, al-asma' al-husna, dan sifat-sifat yang maha tinggi yang dia sifatkan dirinya dengannya dan disifat dengannya oleh Rasulnya. Firman Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik yang mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya bagi Allah itu 99 nama, barang siapa yang dia menghitungnya akan masuk ke surga. Baik, berkenaan dengan sifat ma'ani, di samping pengajian kita contoh sifat 20 yang kita mengaji itu adalah afdal untuk kita tambah dengan kita baca syarahan-syarahan ulama pada Asma' al-Husna. Antara kitab yang masyhur Imam Ghazali, Maqsadul Asna, Syarhi Asma' al-Husna. Itu kena belilah. Semua kena beli banyak. Beli tak apa, tak ada rugi kan. Maqsadul Asna. Terjemahan saya tak pasti ada ke tak. Dibacalah supaya apa? Dengan penambahan bacaan tersebut kita akan apa? Menambah lagi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fasal yang keempat. Sekali lagi kita nak habis pada apa? Kaedah kedua. Oh, letih juga. Allah. Ada apa soalan sekarang ni? Berasa habis. Ada apa? Kau apa dah ni? Sama nanti pukul 5 boleh Habiskan kaedah yang pertama ni. Kaedah yang kedua InsyaAllah besok. Kaedah yang keempat tu, iaitu Tuan Guru rahimahullah hanya menyebut beberapa riwayat aja. Dia Tuan Guru akan sebut. Ini disebutkan riwayat Aisyah. Disebut riwayat apa? Tuan Guru kata faham-faham sendiri lah. Itu dia tekan apa? Syarah banyak masalah tu. InsyaAllah bila habis kaedah yang kedua, kita dah 90% dah lah kitab ni. Dan lepas tu kita baca laju insyaAllah. Besok insyaAllah lah kita baca sikit apa, musalsal bil awaliyah Abi Barakah lah. Info ada insyaAllah. Allah. Okey, setakat ni ada yang tak faham ke dalam tu? Asro ke? Asro. Jangan tanya. Allahu Akbar. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله والحمد لله وعلى آله وصحبه حق قدره من الله العظيم وصل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه حق قدره Okey. Kita sambung. Asro boleh asro? Kuat sikit asro? Okey. Kuat ni bagi semua dengar. Pendengar akan apa? Ins wal jin. Semua. Cepat. Pasal keempat. Ya. Pada menyatakan penyucian dan tasdik bagi Allah. Ini dia bagi sifat apa? Salbi. Sifat salbiah. Tapi tu gua tak detail sangatlah bahasan berkenaan sifat salbiah ni. Ya, baca. Tahuilah bahawa Allah baginya keagungan agung, al-jalal al-azam. Ya. Dan kesempurnaan yang mutlak, yang suci dari segala aib dan kekurangan. Ya. Inilah makna subhanallah, Ya. suci Allah. Ya. Dan bahawasanya tidak terjadi padanya lemah maupun cuai. Ya. Allah, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wa la fil ardi Ya. innahu kana 'aliman qadira. Ya.
dan sudah tetap bahawa kekuasaan Allah tidak dapat dilemahkan atau dihalangi oleh sesuatu pun, sama ada di langit atau di bumi. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Firman Allah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Sesungguhnya keterangan dan peristiwa-peristiwa yang tersebut itu tidak syak lagi mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati yang sedar pada masa membacanya, atau yang menggunakan pendengarannya dengan bersungguh-sungguh kepada pengajaran itu dengan menumpukan hati dan fikiran kepadanya. Yang ni ada tertinggal ni. Apa dia punya ayat Quran tu? Saya dah cuba tengok yang Arab. Allahu Akbar. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Ada apa? Anak kita maklum pada antum balik kan? Antum tanda tu KV. Dia nak maklumkan balik. Ada ayat apa yang tertinggal? Allahu Akbar. Okey. Seterusnya baca. Dan bahawasanya dia tidak leka dan tidur. Firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbir sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk usahakan tidur. Dan bahawasanya tidak berlaku ke atasnya kesalahan dan lupa. Firman Allah, qala 'ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Nabi Musa menjawab, pengetahuan mengenainya ada di sisi Tuhanku, tertulis di dalam sebuah kitab. Tuhanku tidak pernah keliru dan Ia juga tidak pernah lupa. Tunggu rahimahullah di sini dia bawa daripada Quran tu, Allah Taala mustahil bagi dia mengantuk, la sinah wala naum. Tidak apa, mustahil bagi Allah Taala la yadillu, itu apa dipanggil apa? Keliru. Wala yansa, itu apa? Yansa lupa, mustahil, boleh. Itu yang Tunggu rahimahullah sebutkan daripada apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita apa? Tanzihkan. Iaitu apa? Tidur wajib tanzih. Ngantuk wajib apa? Tanzih. Itu menyatakan bahawa mustahil sedemikian sifat pada hak Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah Tunggu apa? Sebut laisa kamislihi syai' ini ana rasa dah maklum kepada antum. Baik, jom kita terus pindah kepada muka surat 68. Peringatan dan nasihat. Tunggu rahimahullah pada masalah berkenaan dengan ayat mutasyabihat ni, ayat mutasyabihat. Adalah Tunggu rahimahullah beliau memilih pendekatan tafwid. Pendekatan apa? Tafwid. Dia ada dua cerita ahli sunnah wal jamaah. Pertama apa? Tafwid. Yang kedua takwil. Tafwid, yang kedua apa? Takwil. Dan pada apa? Tuan Guru dia mengambil pendekatan salaf iaitu tafwid. Apa tafwid? Tafwid iaitu bila apa? Kita jumpa yadullah fawqa aydihim al-rahman ala arsy istawa dan sebagainya. Kita kata zahir makna itu bukan apa? Bukan murad. Lepas tu murad dia apa? Wallahu alam. Murad dia apa? Wallahu alam. Takwil berbeza sikit. Ar-Rahman ala arsy istawa. Zahir makna bukan murad. Apa makna murad tu? Muradnya Allah berkuasa. Dia bagi apa? Dia bagi tafsiran. Bila salaf, wallahu alam. Dia tak ambil apa? Tak ambil part. Macam begitulah berlaku pada Sayyidina apa? Umar radhiyallahu taala anhu, ada seorang sahabat tabi'in, dia bertanya kepada apa? Sayyidina Amr bin As. Ar-Rahman ala arsy istawa wa kaifa istawa? Kaifa istawa? Lepas tu Sayyidina Amr bin As, aku akan hantar hang kepada apa? Orang yang tahu jawapan ni. Siapa dia? Pergi dekat apa? Madinah, jumpa Sayyidina Umar. Dia akan jawab soalan ni. Pergilah jumpa Sayyidina Umar rajin. Pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, Ar-Rahman ala arsy istawa, kaifa istawa? Macam mana apa? Beristiwa. Sayyidina Umar kata apa? Oh, nak tahu istiwa apa? Cabut kasut, puk kepala dia kali. So, dia faham tak? Faham tu dia kata. Kata faham tak? Ni kenal lagi. Faham tu dia. Jadi apa, di kalangan apa salafus soleh depa tak sibuk dengan apa isu berkenaan ayat apa mutasyabihat. Mutasyabihat hanya apa? Ar-Rahman istawa, yadullah faqad, wallahu alam. Itu apa? Wallahu alam.
Betul sibuk apa? Ayatun muhkamat. Hunna ummul kitab. Ayatul muhkamat hunna ummul kitab itu sepatutnya kita ambil berat, iaitu ayat muhkamat. Ayat muhkamat apa? Hukum hakam, jelas berkenaan dengan yang kita sebut kuasaan Allah Taala, jelas ayat kauniyat, jelas sekali-sekali itu dipanggil ayat muhkamat. Adapun mutasyabihat ni kita apa? Ilmu indallah. Tu geng apa? Ahli as-salaf. Boleh, tapi kalau golongan-golongan apa yang datang itu khalaf, yang datang selepas tu dia takwil, semua ada sebab. Tak ada apa? Tak ada, bukan untuk saya saja dia takwil atas kerana apa? Keperluan zaman tu. Boleh? Baik, peringatan dan nasihat. Baca apa ni? Apa Asro? Kami dah bahawasanya Ustaz sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis beberapa lafaz yang menyatakan zahirnya itu penyertaan tashbih seperti firman-Nya Ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya. Allah Ar-Rahman yang beristiwa di dalam atau takwil dan menyerahkan pengetahuan Beriman tu apa maksudnya? Kalau Al-Quran beriman bukan maksudnya beriman zahir ayat tak. Beriman itu ayat Allah Taala, Ar-Rahman Al-Syarah. Ayat Quran ke tak? Ayat Quran. Gitulah. Boleh faham? Ayat tanpa apa? Kita apa? Membatalkan dengan menyatakan itu bukan ayat Allah Taala ataupun takwil. Ini takwil ni golongan salaf. Golongan apa? Golongan salaf. Jadi dia buat apa? Menyerahkan. Dia panggil tafwid. Dia panggil apa? Tafwid. Menyerahkan mengetahui maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata beriman dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. dengan makna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Dan inilah cara penyerahan taslim yang akan membawa kepada kesejahteraan Ya. dan dialah yang dipuji oleh Allah ke Ya. atasnya. Ya. Mereka yang bersifat dengan sedemikian dengan firman-Nya wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Ya. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama berkata kami beriman kepadanya, semua itu datang dari sisi Tuhan kami. Ya. Dan atas jalan inilah para sahabat tabi'in dan imam-imam muslimin, begitu juga seperti Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Sufyan bin Mubarak dan selain mereka yang wajib untuk diikuti dan dilalui dalam Baik, itu antara rahsia para salaf ni di pertama sibuk berkenaan dengan isu ni. Kerana apa? Masalah kita ada bincang, betul ke Allah di langit ke, Allah ada tangan ke, dia tak menambah keimanan kita langsung. Kita tak menambah keyakinan untuk yang membawa kepada amal. Setengah-setengah ada apa? Aliran kat Perlis. Tapi yang ni rekod ni tak ada masuk Perlis, tak ada. Masuk ni dewan apa? Dewan tanya apa tauliah tu. Di mana Allah? Dia. Di mana Allah tu? Terus lah Allah mawujud bila makan kita. Allah mawujud bila pangkah terus. Tu dia. Tak dapat tauliah. Sebab itulah main Uniza ni. Kan? Allah mawujud bila makan. Tu pangkah la ilaha illallah. Awak tahu Allah di langit ke apa? Apa awak nak ni? Benda tu nak tambah keyakinan awak, nak tambah khasyah takut Allah awak pada Allah Taala awak. Boleh faham tak itu? Tambah apa? Boleh faham? Yang setengah depa yang lagi merapu lagi tanya soalan-soalan yang apa? Macam mana duk mengajak majlis surau. Ustaz, mak iblis nama apa? Tu dia mak iblis tu. Ano kata apa? Mak iblis awak, kalau hantar mak iblis awak apa? Ha? Boleh nikah ke boleh? Memang mak iblis. Bukan, mak iblis nama apa tak ada manfaat apa. Soalan-soalan. Itu kalau saya normal ketuk banyak pala kena ketuk. Langit lah apa. Boleh? Tu. Soalan yang apa tak ada manfaat pada menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kaedah yang kedua pada membicarakan perihal Nabi, malaikat dan para imam dan para sahabat. Imam ni maksudnya khulafa ar-rasyidin. Ini pada menjawab berkenaan dengan golongan-golongan Syiah lah. Golongan Syiah tidak mempercayai Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman sebagai apa? Khulafa yang apa? Sah. Depa apa? Sayyidina Ali je depa. Itu insya-Allah kita akan bincangkan pada kaedah yang kedua. Wallahu taala a'lam. Letih hari ni kita.
Daripada subuh tu dia rasa tu. Walaupun pukul 9.30 tapi daripada pukul subuh rasa penat tu, kan? Tak apa, insya-Allah. Moga-moga Allah SWT kurniakan kepada kita kekuatan, istiqamah. Esok jangan lari pula kata tiada ada hafiz seorang je. Habis tak panggil pejuang Islam dah lah. Duk sembang kemah kita nak tegakkan syariat Islam. Ngaji kita tak mau. Tak mau sembang jelah tu. Separuh. InsyaAllah kita habiskan lah. Habis. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما كالذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قطر أنثى وذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين